Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Melatih kuntum tumbuh melata, sayang merebah di pohon cemara. Assalamualaikum mulanya kata, saya sembah pembuka bicara. Berhias putri manisnya sakan, bersisip sunggul letiknya alis. Salam pembuka hamba madahkan, lafaz bismillah memberkati majlis. Dari Raub pergi ke Pontian, terus pula ke Kuala Perlis. Harap semua berikan perhatian, mohon saya memulakan majlis. Yang dihormati Encik Jeffrey selaku pensyarah subjek yang pastinya menjadi teraju kebenaran. Ahli-ahli panel yang pastinya akan sentiasa gigih melontarkan idea, dan sidang hadirin yang dihormati sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Forum 1 Malaysia. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia dan izinnya dapat kita bersama-sama bersua dalam satu forum santai pada pagi nirmala yang bening lagi ceria ini ya. Saya Ahmad Akif bin Ahmad Zaki selaku moderator akan bersama-sama warga dewan sekalian untuk mempengurusikan forum kita pada pagi ini. Baiklah sidang hadirin, sebelum kita telusuri dengan lebih mendalam tentang topik perbincangan kita pada hari ini, bolehlah jika kita berkenalan terlebih dahulu dengan ahli-ahli panel kita yang segak belakang pada hari ini. Bersama saya dua orang ahli panel yang tidak asing lagi, iaitu yang pertama, di sebelah kanan saya, saudara Wan Ahmad Alimi bin Wan Aziz yang merupakan ahli panel yang pertama. Selamat datang saudara, apa khabar? Baiklah, terima kasih kepada saudara pengerusi majlis. Alhamdulillah, saya dalam keadaan baik-baik sahaja. Seterusnya, saya perkenalkan panel yang kedua yang berada di sebelah saudara ahli panel yang pertama, iaitu saudara Muhammad Amirul Anwar bin Zainul. Selamat datang saudara Amirul, apa khabar? Alhamdulillah, Tuan Pengerusi, saya clear saja ini, saya clear. Alhamdulillah, saya sihat, Alhamdulillah. Ahli panel dan sidang hadirin yang dihormati Allah, kembali kita kepada tajuk forum pada hari ini, iaitu berkisar berkenaan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu dalam revolusi industri 4.0. Sebelum saya meneruskan perbincangan ini, izinkan saya mengupas sedikit berkenaan tajuk forum ini terlebih dahulu. Marca pada dunia menyaksikan bahawa bahasa Melayu telah berfungsi sebagai bahasa rasmi di Malaysia dalam apa-apa jua urusan. Sungguh pun begitu, adakah ia masih lagi relevan sebagai bahasa ilmu setelah berlakunya revolusi industri 4.0? Justru kebimbangan ini bukan hanya terjadi di negara ini. Sebaliknya, ia juga diperkatakan di Indonesia dan di Thailand, hingga menimbulkan pertanyaan, adakah semestinya bahasa wacana mengenai revolusi industri 4.0 ini dikendalikan dalam bahasa Inggeris? Sesungguhnya bahasa Melayu tidak akan terancam dengan kemarahan era revolusi industri keempat ini selagi penuturnya terus mendaulatkan, terus memertabatkan dan berusaha melestarikan serta memperkayakannya. Selain itu, apa yang dihebahkan di media mengenai penggunaan bahasa Inggeris sebagai bahasa wacana revolusi industri 4.0 ini hanya dibuat-buat untuk tujuan pemasaran antarabangsa. Justru perkara sebenar yang berlaku adalah wacana revolusi 4.0 ini di Eropah dibangunkan sepenuhnya dalam bahasa bukan Inggeris, iaitu bahasa Jerman, Sepanyol dan Itali. Baiklah, sidang hadirin sekalian, memandangkan kita di sini bersama dua orang ahli panel yang pakar dalam bidang ini, suka untuk saya bertanyakan beberapa soalan percaturan minda yang sering meniti dari bibir ke bibir empat penjuru masyarakat dunia, terutamanya masyarakat Malaysia. Sidang hadirin, soalan saya, apakah sebenarnya revolusi industri 4.0 dan sejauh manakah bahasa Melayu berperanan sebagai bahasa ilmu bagi revolusi tersebut? Bagi menjawab persoalan ini,
Izinkan saya mengajukan soalan pertama kepada ahli panel yang pertama, Saudara Alimi. Mohon saudara memberikan penjelasan tentang maksud atau konsep sebenar bagi revolusi industri 4.0 ini. Silakan saudara. Baiklah, terima kasih kepada Tuan Pengerusi Majlis atas soalan yang telah diajukan. Baiklah, saya akan menerangkan tentang maksud ataupun konsep revolusi industri 4.0. Okay, jadi menurut pengasas Forum Ekonomi Dunia, Klaus Schwab, melalui bukunya yang berjudul The Fourth Industrial Revolution, beliau telah menjelaskan bahawa revolusi industri 4.0 telah mula dicetuskan dengan kemunculan superkomputer, robot pintar, suntingan genetik dan perkembangan neuroteknologi, yang mana unsur-unsur ataupun komponen-komponen ini akan memungkinkan kehidupan manusia untuk lebih mengoptimumkan fungsi otak dalam menjalani kehidupan seharian. Okay, jadi jika kita lihat secara dasarnya, revolusi industri 4.0 adalah membabitkan Internet of Things dalam kehidupan seharian, meliputi pelbagai aspek kehidupan. Okay, jadi Internet of Things adalah satu proses yang mana sesuatu data akan diterima ataupun akan melalui proses transmisi melalui internet semata-mata. Jadi ia akan lebih memudahkan sesuatu proses, maknanya tak perlu lagi gunakan perkhidmatan manusia atau tenaga kerja daripada manusia, sebab sesuatu data yang diperoleh itu adalah melalui atas talian, melalui internet itu sendiri. Okay, jadi revolusi ini juga turut membabitkan penggunaan mesin berkuasa wak, revolusi elektrik dan juga teknologi maklumat secara menyeluruh dan meluas tanpa sempadan. Jadi dalam erti kata lain, untuk lebih jelas lagi, kehidupan manusia itu akan lebih dipermudahkan dengan bantuan robot yang mana bakal menjadi pembantu ataupun teman dalam menguruskan hal ehwal kehidupan dan tugasan harian. Jadi tugas robot ni dia lebih mengoptimumkan keperluan dan keselesaan manusia itu sendiri. Justru mungkin sukar untuk kita terima hakikat kewujudan keadaan tersebut, tapi tidak aneh jika kita lihat pada hari ini di negara-negara tertentu seperti Amerika Syarikat, United Kingdom, Kanada dan sebagainya, yang mana pesanan pizza yang mereka buat melalui telefon pintar mampu dihantar ke depan pintu rumah mereka dengan menggunakan perkhidmatan drone. Jadi kemajuan ini dilihat sebagai satu usaha yang sangat efektif dalam menjimatkan pelbagai sumber seperti mengurangkan kadar kemalangan, mengurangkan pekerja dan sebagainya. Jadi ini salah satu contoh bagaimana bagaimana berlakunya revolusi industri 4.0 tu. Selain tu, segala urusan kerja rumah seperti mencuci pakaian, memberi makan kepada haiwan peliharaan, penyesuaian pendingin hawa dan sebagainya hanya mampu dibuat ataupun dikawal melalui telefon pintar masing-masing. Jadi melalui kemudahan tersebut, kita tidak lagi perlu mengerah tenaga ataupun mengambil pembantu rumah untuk melaksanakan segala kerja-kerja tersebut. Okay, jadi walaupun senario-senario yang telah saya gambarkan sebentar tadi dilihat mungkin kelihatan aneh ataupun pelik, tapi secara perlahan-lahan unsur-unsur tersebut telah mula berkembang dan berevolusi menjadi satu bentuk norma yang biasa dalam kehidupan seharian dan masa akan datang. Itulah yang dinamakan revolusi, maknanya penyesuaian terhadap sesuatu perkara mengikut zaman. Di samping itu juga, walaupun teknologi-teknologi ini masih lagi dalam proses ataupun peringkat pengujian di peringkat global, tetapi terdapat beberapa aplikasi yang dapat kita nikmati
pada masa kini. Sebagai contoh, penggunaan aplikasi Waze ataupun Google Maps yang mana ia menyediakan maklumat dan maklumat laluan bagi sesuatu perjalanan yang kita tetapkan kepada pemandu, yang mana akan memudahkan urusan pemandu untuk tiba ke sesuatu destinasi. Jadi hal tersebut merupakan pengenalan kepada Internet of Things dalam kehidupan seharian. Okey, sekian sahaja untuk soalan yang diutarakan oleh pengerusi majlis sebentar tadi. Terima kasih kepada ahli panel kita yang pertama dengan penjelasan yang sangat baik. Saya rasa dengan penjelasan tersebut kita dapat mengetahui apakah yang dimaksudkan dengan revolusi industri 4.0 ini. Dan sejauh manakah bahasa Melayu berperanan sebagai bahasa ilmu bagi revolusi ini. Baiklah, kita bergerak kepada ahli panel kita yang kedua. Sebagaimana yang kita semua sedia maklum, perkembangan teknologi dunia masa kini sememangnya memberi kesan terhadap perkembangan intelektual, khususnya dalam selok-belok penggunaan bahasa ibunda iaitu bahasa Melayu. Jadi seiring dengan kemajuan ini, kita tidak dapat mengelakkan sebarang kebarangkalian yang bakal maupun yang sedang berlaku. Soalan saya, apakah cabaran yang dihadapi untuk menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu, terutamanya ketika revolusi industri 4.0 ini? Dipersilakan. Terima kasih kepada saudara Akif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya kasihi tuan pengerusi majlis, ahli panel yang saya hormati, barisan cendekiawan yang arif dan lagi bijaksana, hadirin dan hadirat yang saya kasihi sekalian. Setelah kita mendengar definisi revolusi industri 4.0 yang disampaikan oleh panel kita yang pertama tadi, iaitu saudara Alimi, dalam hati kita pasti akan terdetik bahawa wah, hebatnya revolusi ni, wah, dahsyatnya revolusi ni. Kita akan rasa macam tu. Dengan kemajuan teknologinya, dengan pelbagai-pelbagai perkara yang kita tidak disangkakan oleh akal kita ada pada revolusi ini. Tetapi dalam kekaguman kita itu, kita pasti akan terfikir bagaimana keadaan bahasa Melayu dalam revolusi tersebut. Jadi berdasarkan soalan yang dikemukakan oleh tuan pengerusi tadi, apakah cabaran untuk menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu dalam revolusi industri 4.0 ini? Sebenarnya kebimbangan untuk mengekalkan bahasa ibunda di negara sendiri dalam revolusi 4.0 bukan berlaku di Malaysia sahaja. Ya, bukan berlaku di Malaysia saja. Bahkan ia juga berlaku di negara-negara jiran seperti negara Thailand, negara Indonesia. Sebab apa? Sebab dalam mereka takut bahasa ibunda mereka itu akan ditukarkan menjadi bahasa Inggeris. Kerana apa? Kerana segala teknologi dan segala kecanggihan mesin-mesin semua datang daripada barat, majoritinya menggunakan bahasa Inggeris. Contohnya apa yang disebutkan oleh saudara Alimi tadi, iaitu Internet of Things ataupun dikenali sebagai IoT, insyaAllah IoT, yang akan mempengaruhi setiap aspek kehidupan kita. Ini menunjukkan bahawa kehidupan kita dalam revolusi 4.0 ini
tidak boleh daripada teknologi. Ya, tidak boleh daripada teknologi. Okey, yang tu yang pertama. Yang kedua adalah bahasa Melayu kurang digunakan dalam pengajian sains dan teknologi. Apabila kita melihat di fakulti pengajian tempatan, kebanyakan bahagian-bahagian yang melibatkan sains dan teknologi digunakan dalam bahasa Inggeris. Mana bahasa Melayu kita? Jadi di sini menunjukkan bahawa realitinya pihak kerajaan seperti mengagungkan bahasa Inggeris ni, menunjukkan bahasa Inggeris ni bahasa maju, macam itulah. Okey, yang ketiga pula ialah pihak kerajaan hendak menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar dalam subjek sains dan matematik di sekolah-sekolah. Kan? Kita pun tak boleh pula nak salahkan kepimpinan kita. Kita tidak boleh menolak 100% daripada bahasa Inggeris, kerana ia juga merupakan satu ilmu. Tetapi kita perlu mengutamakan bahasa Melayu berbanding dengan bahasa-bahasa lain. Di situlah antara cabaran-cabarannya. Dan yang terakhir adalah sifat rakyat Malaysia itu sendiri yang tidak memartabatkan bahasa Melayu dalam kehidupan seharian. Realiti sekarang kita lihat semakin berluasa bahasa rojak diguna pakai dalam komunikasi seharian, sehingga mereka merasakan menggunakan bahasa Inggeris ni adalah bahasa maju dan bahasa yang zaman sekarang lah mengatakan bahawa bahasa Inggeris ni bahasa yang moden. Bahasa Melayu ni bahasa yang macam lapuk lah, macam tu. Itulah di antara cabaran-cabarannya. Dan kebanyakan tu penulisan ilmiah ataupun panggil tesis ataupun penyelidikan yang berkaitan dengan sains dan teknologi banyak menggunakan bahasa Inggeris dalam penulisan mereka. Ini merupakan cabaran lah. Dan sepatutnya kita perlu mengutamakan bahasa Melayu berbanding dengan bahasa asing. Jadi saya harap ujas saya yang saya sampaikan tadi menjawablah soalan. Dan saya tak nak ambil masa yang lama. Jadi kita jumpa pula di pusingan kedua. Sekian. Kembali pula kepada pengurusi majlis. Terima kasih kepada ahli panel kita yang kedua, iaitu Saudara Amirul. Dengan penjelasan tersebut, kita tahu bahawa terdapat pelbagai cabaran yang dihadapi untuk menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu. Jadi kita seharusnya mengambil pengajaran ataupun kita mengambil iktibar dengan cabaran-cabaran tersebut supaya kita dapat mengelakkan cabaran-cabaran yang bakal berlaku pada masa akan datang. Hadirin yang dihormati sekalian, memetik kata-kata bekas Perdana Menteri Malaysia iaitu Datuk Seri Najib Tun Abdul Razak ketika merasmikan persidangan antarabangsa pengajian Melayu 2014 di Pusat Pengajian Bahasa Asing di Universiti Beijing, China. Iaitu bahasa Melayu telah diangkat menjadi bahasa kelima terbesar di dunia dengan jumlah penutur jati yang seramai 300 juta orang. Okey, menerusi fakta ini, dapat dibuktikan bahawa bahasa Melayu sememangnya merupakan antara bahasa yang terkenal. Bahkan ia juga menunjukkan bahawa bahasa Melayu adalah satu bahasa yang terpenting, lebih-lebih lagi ketika revolusi industri 4.0 ini. Sebagaimana kenyataan Ketua Pengajian Asia Tenggara Prof. Dr. Aaron Graf, beliau berkata, secara optimisnya bahasa Melayu akan kekal relevan dan menjadi lebih penting dalam era revolusi industri 4.0 ini. Justru untuk menjadikan perkara ini lebih pasti, boleh Saudara Alimi jelaskan dengan lebih terperinci kepada kami semua berkaitan hal ini, iaitu apakah kepentingan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu sehinggakan ia dikatakan akan lebih penting khususnya dalam menepani era revolusi industri 4.0 ini. Baik, dipersilakan.
Baiklah, terima kasih kepada Tuan Pengerusi Majlis atas soalan yang telah diajukan sebentar tadi. Okey, jadi sebelum kita masuk kepada kepentingan bahasa Melayu dalam revolusi industri 4.0, elok juga jika kita telusuri atau imbau kembali sejarah terdahulu, yang mana Persekutuan Tanah Melayu telah mencapai kemerdekaan pada tahun 1957. Dan semenjak dari detik pengisytiharan tersebut, bahasa Melayu telah dinobatkan sebagai bahasa kebangsaan, bahasa rasmi, bahasa pengantar dan bahasa ilmu. Justru, Perlembagaan Persekutuan turut memperuntukkan kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi melalui Akta Bahasa Kebangsaan 1967 dan turut dikukuhkan lagi dengan menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar dalam institusi pendidikan melalui Akta Pendidikan 1961 dan Akta Pendidikan 1996. Okay, jadi melalui usaha-usaha tersebut, kita dapat lihat bahawa betapa pentingnya bahasa Melayu itu memainkan peranan dalam sesebuah negara. Okay, jadi dari sudut kepentingan, yang pertama sekali kita dapat lihat bahawa bahasa Melayu berupaya dalam mewujudkan lambang jati diri terhadap masyarakat dalam sesebuah negara, dalam konteks negara kita, Malaysia. Okay, jadi sebagaimana yang kita sedia maklum, bahasa Melayu mempunyai lambang, iaitu sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi. Jadi hasrat ini turut telah termaktub dalam pada perkara 152 dalam Perlembagaan Malaysia, yang mana melalui perkara ini bahasa Melayu telah dipilih sebagai lambang jati diri ataupun sebagai identiti warga negara Malaysia. Jadi hal ini sangat perlu dititik beratkan kerana setiap negara mempunyai identiti atau lambang yang tersendiri, iaitu melalui satu bahasa. Sebagai contoh, negara Jepun dengan bahasa Jepunnya, negara Jerman menggunakan bahasa Jerman. Jadi Malaysia turut perlu menitik beratkan bahasa Melayu sebagai bahasa utama ataupun rasmi dalam kehidupan, dalam menjalani aktiviti seharian, termasuklah menjadi bahasa ilmu dalam revolusi industri 4.0, yang mana apabila wujud usaha tersebut, maka negara kita Malaysia mampu kekalgah di persada dunia. Dan seterusnya kita lihat kepentingan bahasa Melayu juga turut memainkan peranan sebagai bahasa pengantar ilmu pengetahuan. Jadi perkara ini telah dizahirkan usahanya melalui laporan Razak pada tahun 1957 dan laporan Rahman Talik pada tahun 1961, yang mana bertujuan untuk memungkinkan bahasa Melayu dijadikan sebagai kegunaan sepenuhnya sebagai bahasa kebangsaan dan dijadikan sebagai bahasa pengantar ilmu pengetahuan. Okay, jadi objektif usaha tersebut dilaksanakan adalah untuk memastikan bahasa Melayu mampu berkembang dan menjadi satu bahasa yang moden di persada dunia, dan ia turut mampu menjadi asas kepada pembinaan negara bangsa yang maju dan berdaulat selari dengan perkembangan masa kini, iaitu kewujudan revolusi industri 4.0. Jadi peranan tersebut telah dizahirkan di negara kita, yang mana sistem pendidikan di negara kita menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar dalam sesuatu subjek ataupun kursus yang diambillah di institusi pendidikan. Okay, jadi apabila usaha tersebut mampu diterapkan, jadi jurang pendidikan dapat dielakkan kerana satu bahasa sahaja yang digunakan dalam oleh seseorang itu untuk memperoleh sesuatu ilmu. Jadi bahasa tersebut dapat dikembangkan dan proses penyampaian ilmu juga akan lebih mudah untuk dilaksanakan kerana hanya menggunakan satu bahasa sahaja, iaitu bahasa Melayu. Jadi unsur-unsur pendemokrasian turut mampu dizahirkan melalui satu bahasa sahaja dan semua orang dapat memahami maksud dalam sesuatu
pembelajaran yang diterapkan. Di samping itu juga usaha memartabatkan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu ini dan bukanlah hanya semata-mata untuk mendepani revolusi industri 4.0, tetapi ianya adalah satu usaha untuk memastikan sahsiah kepribadian, keterampilan, jati diri dan nilai masyarakat penuturnya iaitu di dalam kalangan masyarakat Malaysia adalah seiring dengan perkembangan sains dan teknologi. Hal ini saya titik beratkan kerana jika di negara barat pembangunan sains dan teknologi mereka adalah lebih bersifat sekular yang mana terpisah daripada sistem nilai budaya dan agama, yang mana hal ini perlu dielakkan dan ianya amat bertentangan sekali dengan pendirian negara kita Malaysia yang mana kita tidak bersifat sekular dalam penerapan sesuatu ilmu. Jadi apa yang kita dapat utarakan di sini adalah betapa pentingnya bahasa Melayu itu dalam revolusi industri 4.0. Maknanya walaupun berkembang maju masih lagi perlu dikekalkan. Dan ungkapan bahasa jiwa bangsa turut dapat menggambarkan bahawa betapa perlunya sesuatu bahasa itu dijulang dan dipelihara martabatnya kerana ia berkait rapat dengan jiwa dan maruah sesuatu bangsa. Tidak kiralah dalam situasi apa sekalipun dan dalam konteks sekarang adalah revolusi industri 4.0. Jadi setakat itu saja bagi menjawab persoalan daripada Tuan Pengerusi. Terima kasih kepada saudara Alimi melalui kupasan yang diberikan, melalui perkongsian yang diberikan, kita dapat tahu bahawa sebenarnya bahasa Melayu ini sangat penting sebagai bahasa ilmu. Jadi sebagai rakyat Malaysia, kita seharusnya menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu, khususnya ketika mendepani era revolusi 4.0 ini. Hadirin yang dikasihi sekalian, sebelum nasi menjadi bubur, bukankah lebih baik untuk kita sebagai seorang pengguna dan penutur bahasa Melayu mengambil langkah sebagai tanda usaha untuk kita sentiasa merealisasikan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu dalam revolusi industri 4.0 ini, seperti mana peribahasa berbunyi, mencegah lebih baik dari merawat. Oleh itu, soalan saya kepada saudara Amirul, menerusi pendapat dan pengetahuan yang sedia ada, apakah usaha yang boleh dilakukan untuk merealisasikan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu dalam revolusi industri 4.0 ini? Baik, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada pengurusi majlis. Sebenarnya soalan ni senang tetapi sukar untuk dijawab. Jadi untuk merealisasikan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu bukan tanggungjawab kerajaan sahaja. Bukan tanggungjawab cikgu-cikgu di sekolah sahaja. Bukan pula tanggungjawab pensyarah-pensyarah sahaja. Tetapi ia merupakan tanggungjawab kita semua. Kerana apa? Kerana bahasa Melayu ini merupakan bahasa kita. Jadi kitalah yang bertanggungjawab untuk memartabatkan bahasa Melayu ini sebagai bahasa ilmu dan dikenali oleh masyarakat dunia. Jadi ini bahasa kita, jadi kitalah bertanggungjawab. Jadi usaha pertama yang saya boleh katakan adalah dengan mendaulatkan bahasa Melayu lah sebagai bahasa utama. Memang benar bahawa bahasa Melayu merupakan bahasa rasmi di Malaysia, tetapi jarang digunakan lah. Kerana apa? Kerana kemasukan bahasa-bahasa asing yang menyebabkan bahasa Melayu kurang digunakan. Jadi dengan menggunakan bahasa Melayu, hendaklah digunakan dengan betul. Itulah cara kita untuk mendaulatkannya. Apa yang saya telah sebut tadi yang di dalam cabaran tadi tu, iaitu di mana adanya bahasa rojak. Bahasa rojak. Jadi realitinya ramailah yang suka menggunakan bahasa rojak ni berbanding dengan bahasa Inggeris. Mereka lebih menggemarkan menggunakan bahasa Inggeris berbanding dengan bahasa Melayu. Nampak kreatif di mana mereka mencampurkan
bahasa Melayu dengan bahasa Inggeris menjadikan satu percakapan ataupun satu komunikasi. Ini merupakan perkara yang tidak elok didengarlah, di mana mereka mengatakan bahawa menggunakan bahasa Inggeris ni adalah bahasa moden, bahasa maju, dan bahasa Melayu ni bahasa yang lapuk, yang ketinggalan zaman. Yang tu kita tak suka dengar lah. Jadi yang selain itu, untuk menjadikan bahasa Melayu ini sebagai bahasa ilmu dalam revolusi industri 4.0 ni, 4.0 ini, kita perlu menjadikan bahasa Melayu ini sebagai bahasa pengantar kepada pembangunan sains dan teknologi. Menurut Prof Dr. Yusof, banyak negara maju yang tidak menggunakan bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar, walaupun di universiti-universiti, walaupun di peringkat universiti mereka tidak menggunakan bahasa Inggeris pun, tetapi dia boleh maju. Ini menunjukkan bahawa bahasa ibunda pun boleh memajukan sesebuah negara. Dan ini menunjukkan, dan pada masa yang sama, apabila kita melakukan penyelidikan atau kajian seperti membuat tesis atau yang berkaitan dengan teknologi dan sains, hendaklah menggunakan bahasa Melayu supaya lebih ramai orang di luar negara menjadikan kajian kita itu sebagai satu ilmu dan diguna pakai oleh mereka untuk membuat sesuatu teknologi. Di situ munculnya semangat untuk mereka menterjemahkan kajian-kajian yang dilakukan oleh orang Malaysia yang berkaitan dengan sains dan teknologi, dan ditukar kepada bahasa Inggeris yang untuk mereka lebih fahamilah. Itu antara usaha yang kita boleh lakukan, iaitu dengan menjadikan bahasa Melayu dalam pembangunan sains dan teknologi. Okey, seterusnya KPM, iaitu Kementerian Pendidikan Malaysia, perlu menetapkan pengajaran dan pembelajaran di sekolah, universiti ataupun di fakulti-fakulti pendidikan di tempatan di Malaysia ini menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar, khususnya dalam bidang teknologi dan sains lah. Okey, jika kita lihat realiti sekarang ni, jika bangsa lain boleh maju dengan bahasa ibundanya sendiri, mengapa pula pusat pengajian tempatan tidak boleh maju dengan bahasa ibunda kita? Jadi kita kena muhasabah lah. Dan sehubungan dengan itu, yang saya ingat, seorang ahli sosiologi yang bernama Malik, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Malik bin Nabi, nama dia Malik bin Nabi. Dia berpendapat bahawa apabila kita menuntut pemikiran-pemikiran yang menggunakan bahasa asing, mustahil masyarakat boleh menjadi buta budaya sendiri sehingga boleh berlakunya pengkhianatan terhadap bangsa sendiri. Jadi ini menakutkan kita lah, kan? Sehingga boleh jadi pengkhianat kepada bangsa sendiri. Jadi dengan usaha yang saya kemukakan tadi, saya harap kita semua boleh dan dapat berganding bahu untuk merealisasikan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu dalam revolusi 4.0 yang akan datang. Kalau ikutkan, dah berlaku dah pada zaman sekarang ini. Dan pada masa yang sama, bahasa Melayu dipandang tinggi oleh masyarakat dunia. Sekian daripada saya serahkan kepada Tuan Pengerusi. Jadi terima kasih kepada Saudara Amirul, jawapan yang sangat baik dan sangat berkesan. Okey, sebagai penghujung bicara, berdasarkan keempat-empat soalan yang diajukan sebentar tadi,
Saya mohon ahli panel yang pertama iaitu Saudara Alimi untuk memberi ataupun membuat satu kesimpulan berkenaan perbincangan kita pada pagi ini. Dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada Tuan Pengerusi Majlis. Jadi secara kesimpulan daripada perbincangan kita pada hari ini, jadi tidak dapat disangkal lagi bahawa bahasa Melayu itu amat berperanan ataupun mampu memainkan peranan sebagai bahasa ilmu dalam revolusi industri 4.0. Hal ini saya nyatakan kerana bahasa Melayu amat berpotensi dan berupaya untuk mengungkapkan pelbagai disiplin ilmu dan bidang dalam revolusi industri 4.0. Jadi tiada alasan lagi yang dapat diungkapkan kerana dari segi kemampuan bahasa Melayu itu untuk dijadikan sebagai bahasa pengantar ataupun bahasa ilmu amat berpotensi tinggi dan bukti-bukti yang turut dapat dikemukakan untuk membuktikan potensi-potensi tersebut. Justru bahasa Melayu itu sendiri perlulah sentiasa dikemaskini dan diperlengkapkan lagi mengikut kesesuaian zaman, yang mana perlulah mengikut abad pada masa kini, iaitu abad ke-21, bagi memastikan bahasa tersebut mampu berkembang maju dan sentiasa relevan. Jadi tanggungjawab untuk merealisasikan hasrat bahawa bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu dalam revolusi industri 4.0 itu adalah terletak pada tangan penggunanya tersendiri, iaitu penutur dan sebagainya, yang mana mereka perlulah meletakkan bahasa Melayu ini pada tempat yang sepatutnya, kerana bahasa Melayu tidak mampu berdiri secara sendiri tanpa usaha pengguna atau pendokongnya. Jadi sekian sahaja daripada saya. Terima kasih kepada ahli panel kita yang pertama yang sangat bermotivasi pada pagi ini. Jadi saya sangat setuju dengan apa yang diperkatakan oleh Saudara Alimi sebentar tadi, iaitu tentang rumusan yang dibuat yang menunjukkan bahawa sebenarnya bahasa Melayu ini sememangnya sangat relevan dan sepatutnya kita sebagai pengguna ataupun rakyat Malaysia seharusnya menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu, terutamanya dalam mendepani era revolusi industri 4.0 ini. Tak molek jika alu tiada lesungnya, tak berguna jika ada dayung tiada perahunya, tak berkat ilmu tanpa amalnya, tak lengkaplah majlis jika tiada bacaan doa padanya. Bunga mawar cantik tersemat, dipetik gadis di tepi titi. Doa dibaca memohon rahmat, moga majlis sentiasa diberkati. Oleh itu, bagi menambah keberkatan majlis kita pada hari ini yang penuh bermakna ini, majlis menjemput Saudara Amirul untuk membacakan doa di samping dengan kita semua, seperti mana kita sedia maklum, kita semua dilanda dengan satu wabak yang sangat berbahaya, iaitu wabak virus COVID-19. Jadi moga-moga dengan bacaan doa yang akan dibaca sebentar nanti dapat memberi perlindungan kepada kita, dapat memberikan kesihatan yang berpanjangan kepada kita dan dapat menyembuhkan pesakit COVID-19. Jadi dipersilakan, falyatafaddal mashkura. Baik Tuan Pengerusi Majlis, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wal jami'al muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami, ibu bapa kami, kaum kerabat kami, guru-guru kami, sahabat-sahabat kami, dan muslimin dan muslimat yang telah meninggalkan kami dan yang masih hidup sekarang ini.
Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad salatan tadfa'u biha anna ta'na wa ta'un ya amruhu iza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Allahumma inna a'udzu bika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqam. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami berlindung denganmu daripada wabak COVID-19 ini dan segala penyakit-penyakit, keburukan tingkah laku dan malapetaka. Ya Allah, hilangkanlah segala kesengsaraan kami. Berikanlah kesembuhan kepada pesakit COVID-19 ini yang menimpa mereka, ya Allah, supaya mereka dapat menjalani kehidupan seharian seperti sedia kala. Ya Allah, berikanlah kesabaran dan ketabahan kepada mereka yang berjuang dalam membendung virus ini terus berleluasa, ya Allah. Sesungguhnya penyakit ini datang daripadamu dan kepada Engkau juga ia akan kembali. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Majlis merakamkan ribuan terima kasih kepada saudara Amirul atas bacaan doa itu tadi. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian, Tuan Puteri tersenyum-senyum melihat mempelai direnjis dipilis. Senyum-senyum, jangan tak senyum. Sudah kita di penghujung majlis. Saya selaku moderator mewakili majlis ingin mengucapkan ucapan rasa syukur dan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat di dalam menjayakan forum ini, sama ada secara langsung maupun tidak. Moga kita semua akan beroleh keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih di atas kesudian semua untuk hadir memeriahkan forum ini. Di kesempatan ini, saya ingin memohon ribuan kemaafan andai ada salah silap sepanjang mengacarakan majlis ini. Pergi ke dusun, memetik kelapa, kelapa muda, si kelapa barley. Jari disusun, maaf dipinta, panjang usia bersua kembali. Marilah sama-sama kita mengakhiri majlis forum pada hari ini dengan membaca tasbih kafarah dan suratul Asr. Dengan bacaan itu tadi, maka berakhirlah forum kita pada hari ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.